Hai, nama saya Muhammad Faiz Hafizi. Kos H&M, Human Resource Management, Pengurusan Sumber Manusia, dan sekarang ni saya berada di semester ke-6. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fitri, pelajar Jasa Benda Kaunseling, pelajar akhir tahun. Gitu lah. Okay. Saya merupakan seorang pelajar tahun akhir daripada kos pengurusan awam. Saya pelajar daripada jurusan pengurusan pembangunan, pelajar kelas akhir daripada Skul Kolgis. Nama saya Iviana Rafaela Anak Joni, nombor matrik 279261. Kos pengajian yang saya ambil di UUM pengurusan sumber manusia, dan saya berasal dari Sarawak. Saya Nurul Nabila binti Ibrahim, boleh juga address sebagai Puan Nabila tu. Saya kalau dari sudut academic background, saya study dalam bidang psikologi. Master saya dalam psikologi pendidikan, itu dah specialization lah, dan sekarang saya berkhidmat sebagai pensyarah di Unicell Kuala Selangor sebagai pensyarah psikologi. Keluarga saya sendiri, contohnya macam orang yang rapat dengan saya, ayah saya, yang mana dia ajar. Okay, kalau bila tanya kenapa, orang biasa akan sebut pemimpin-pemimpin besar, tapi bagi saya, ayah saya merupakan pemimpin, seorang yang mempunyai jiwa pemimpin yang besar, tapi dalam skop yang kecil. Cikgu Azwan, dia merupakan kaunselor sekolah saya, dan disebabkan dia adalah kaunselor sekolah saya, banyak merujuk kepada dia dari segi hal pengurusan saya punya program saya. Jadi saya rasa seorang teladan yang saya ambil adalah Cikgu Azwan. Saya memilih seorang influencer daripada TikTok yang bernama Tun Yara, sebab dia merupakan seorang peguam, dan saya suka apabila dia melontarkan kata-kata di TikTok dan membuat video di TikTok yang membuktikan bahawa dia seorang perempuan yang memiliki big brain. Saya memilih lecturer saya sendiri daripada Kolgis, iaitu Sir Syahril. Sebab kenapa? Sebab cara dia mengajar dalam subjek AutoCAD telah menarik minat untuk menjadikan beliau sebagai saya punya idol dan juga teladan, and then saya nak jadi macam dia. Okay, terima kasih. Bagi saya lah, saya menjadikan abang saya sebagai teladan, sebab bagi saya dia sudah berjaya di mana dia sudah memperolehi pekerjaan yang bagus, dan dia juga memiliki rumah dan kereta. Saya akan cakap, saya sentiasa memikirkan tentang orang lain. Sebab bagi saya, orang di sekeliling saya ni adalah apa yang membentuk diri saya. Jadi saya kena fikirkan terhadap orang lain, kawan-kawan saya, supaya setiap tindak tanduk yang saya lakukan tidak mencacat celakan persekitaran saya. Buatkan diri sendiri, ya. Kalau pasal orang lain, saya banyak fikir pada macam lah family, partner semuanya lah. Jadi kawan-kawan boleh kadang ada masalah, jadi saya kena terfikir masalah mereka. Gitulah. Pada pendapat saya dia, sebab saya selalu fikirkan apa yang saya akan jadi pada masa depan nanti, dan saya selalu juga fikir pasal family saya. Okay, dari soalan ni saya berada di tengah-tengah, 50-50. Sometimes saya memikirkan diri saya sendiri, and then sometimes juga saya memikirkan orang lain. Memikirkan diri saya sendiri, sebab bagi saya memikirkan orang lain macam dia macam tak memberi banyak manfaat kepada diri kita sendiri. Jadi saya lebih memikirkan diri sendiri, contohnya apa yang saya perlu buat, apa yang saya perlu lakukan untuk memperbaiki diri saya sendiri. Seseorang datang kepada saya dan menyatakan negatif saya. Jadi cara saya adalah saya akan cuba untuk ubah benda itu. Tapi saya mengharapkan untuk seseorang itu bukan sahaja dia datang dengan masalah, tapi juga dia datang dengan cadangan. Jadi saya boleh ubah diri saya, tapi kadang-kadang kita manusia, kita tak tahu. Jadi bila seseorang datang menyatakan masalah dan menyatakan jalan pergi saya, contoh Faiz, kau malas, jadi why not kau cuba buat macam ni. Jadi saya akan bersikap terbuka. Sebab saya rasa untuk saya ubah tingkah laku negatif saya rasa kebanyakan cara saya adalah saya cuba untuk berhenti daripada membuat perkara yang sama. Kemudian bila saya dah berhenti daripada tu, kemudian saya akan cuba untuk mengubah cara. Contohnya kalau saya seorang yang suka berminggir pada waktu malam, saya akan cuba untuk berminggir pada waktu petang. Jadi saya tak akan mengganggu tidur saya lah. Negatif yang ada pada diri saya
saya cuba untuk berubah dengan tidak menangguhkan buat assignment pula. Melalui soalan ketiga ni, ya saya ada apa tak berfikir sebab dulu saya ada halangan, and then ibu saya selalu nasihatkan saya untuk berubah, and then sejak daripada tu saya pun mengambil keputusan untuk mengubah diri daripada halangan tu dari sedikit demi sedikit, and then alhamdulillah sampai sekarang sikap negatif tu semakin lama semakin mengurang. Sudah semestinya saya ingin berubah ke arah yang lebih baik lah. Jika saya melakukan kesilapan ataupun melakukan perkara yang membuat orang lain macam terasa hati, saya mesti akan membuat refleksi diri dan berfikir kenapa benda tu boleh buat tu macam terasa hati, dan saya akan berusaha untuk memperbaiki kesilapan tersebut agar benda tu tidak akan berulang di masa hadapan. Apa? Personality saya di universiti dan di rumah adalah sama. Sebab bagi saya universiti ni bukan sahaja untuk saya belajar, tapi untuk saya mengenal kehidupan. Seperti juga di rumah. Di rumah bukan sahaja saya berkeluarga, tapi saya juga mengenal erti kehidupan. Jadi segala tindak tanduk saya, tutur kata, perbualan sama. Sebab bagi saya, untuk orang yang tak sama, bagi saya adalah hipokrit. Sebab dia cuba berlakon untuk jadi baik dan sebagainya. Jadi personality saya sama saja di rumah. Itulah yang diterapkan oleh ayah saya. Saya rasa ya sama, sebab saya seorang yang agak Tidak menipu. okey betul menipu. Tak, saya contohnya saya macam seorang yang suka keluar, tapi saya pada masa saya tak rajin keluar. Jadi ini sama macam dekat rumah lah, macam ada waktu saya akan duduk di bilik untuk saya selesaikan masalah saya ataupun enjoy diri saya sendiri. Kemudian ada masa saya akan pilih untuk keluar lah, saya akan berkawan dengan orang lain semuanya. Pada pendapat saya, ya, sebab saya memang seorang yang banyak cakap dengan orang yang saya selesa. So personality saya dekat rumah ataupun dekat sini sama saja. Okey, jawapan saya ya, sebab saya tak mau jadi fake. Apa yang berlaku di rumah pun sama akan berlaku di kampus. Okey. Jujur saya cakap dia tidaklah sama 100%. Lagi pula saya kan berasal dari Sarawak. Di sini kan macam culture dia tidak sama kan. Jadi mungkin saya harus menyesuaikan diri dengan budaya bahasa orang di sini. Jadi saya perlu mengubahnya supaya saya macam menghormatilah culture orang di sini. Contohnya macam tidaklah saya cakap saya seorang yang banyak cakap. Tapi saya selesa bercakap dengan macam orang yang saya kenal. Tapi dekat sini kan saya merupakan seorang pendiam. Jadi dekat sini saya tidak ramai kawan. Mungkin bila orang tengok saya seorang macam tu, mungkin mereka akan tengok saya pendiam. Tetapi sebaliknya saya senang untuk dibawa bercerita sebenarnya. Jadi Bagi saya tak selesa. Sebab tadi saya sentiasa memikirkan tentang mereka. Jadi bila mereka memikirkan tentang saya tanpa pengetahuan saya dengan cara mereka tersendiri, bagi saya itu bukan satu yang bagus. Bagi saya, kita kena sikap terbuka. Kalau ada masalah, kita datang open table, kita bincang sama-sama. Bukannya kita buat assumption, kita punya tanggapan tersendiri terhadap orang tu. Tak, itu bukan satu cara yang betul. Itu adalah dianggap satu fitnah bagi saya. Jadi fitnah ni yang kita tahu dosanya lagi bersalah daripada membunuh. Baik dia orang bunuh je saya daripada dia orang fitnah saya, macam tu. Jadi itu yang saya kata, saya tak selesa. Saya sangat-sangat tak selesa. Jadi saya harap orang yang macam tu bersikap terbuka, datang depan-depan, kita bincang. Saya tak kisah sangat orang fikir saya macam mana, sebab saya lebih tertumpu pada diri sendiri dan saya lebih tertumpu untuk menyelesaikan masalah sendiri daripada memikirkan apa yang orang lain pandang tentang saya. Dan bagi saya apa yang dia fikir itu tidak, kadang-kadang betul, ada betul, kadang tidak betul. So bagi saya bila berfikir ni lebih baik kalau kata saya tak ambil kisah, sebab tak ada guna pun saya nak habiskan masa untuk memikirkan orang lain. Pada pendapat saya tak kisah pun apa yang orang nak fikir pasal saya. Sebab it's up to them to fikir apa je pasal saya. Nak cakap apa pun saya tak kisah, sebab bukan mereka yang tanggung life saya dekat you. Ini saya tak kisah apa anggapan mereka semua, sebab saya sendiri yang tahu bagaimana diri saya.
Itu je. tidak bersetuju, di mana saya tidak berselesa. Mungkin apa yang mereka fikir tentang saya tu salah. Mungkin mereka tengok saya seorang yang pendiam, tetapi sebaliknya jika mereka mengenali saya dengan lebih dekat, saya merupakan seorang yang ceria dan mudah untuk dibawa bercerita. Jadi di sana merupakan wujud persepsi yang berbeza jika mereka membuat penilaian sendiri tanpa mengetahui perkara yang sebenar. Pada pendapat Puan, komponen atau pasangan komponen yang manakah yang ketara dalam kalangan pelajar di universiti dan kenapa? Okay, sebenarnya kan ada 3 aspek kendiri tadi, material, social dengan spiritual tu. Bagi saya setiap individu tu, kita tak boleh kata pelajar universiti semua pentingkan social self je ataupun social me je. Sebab bagi saya bergantung kepada apa yang individu tu value. Mungkin ada setengah orang dia value dari sudut mewujudkan hubungan rakan sebaya ataupun dia pentingkan kawan-kawan dia. So kalau dia orang yang pentingkan kawan-kawan dia, mungkin dia orang yang sangat ketara dari sudut social me itulah. Tapi kalau orang tu dia pentingkan kemajuan diri dia, contohnya dia nak achieve academic excellence, dia ada certain personal goals yang dia nak capai dekat universiti tu. So itu mungkin spiritual self lah. Sebab spiritual self tu dia fokus kepada apa yang dia percaya, macam mana dia memaknai kehidupan dia. Tapi kalau dalam sudut pelajar universiti, saya rasa kalau kena pilih satu lah, mungkin social me kot. Social me sebab itu kita ada istilah macam peer influence, pengaruh rakan sebaya. Sebab bagi saya usia-usia muda ni, biasanya universiti ni mungkin usia 18 hingga 22 macam tu. Itu ialah usia di mana kita sangat pentingkan kita weigh in pendapat kawan kita weigh in interest kawan kita sebab kita memang spend time banyak masa dengan kawan-kawan kan. Bagaimana seseorang pelajar tersebut boleh mengarahkan persepsi negatif yang terhasil kepada positif tanpa perlu memanipulasi diri secara negatif? Itu akan jadi social comparison yang negatif lah. Macam mana dia nak positifkan benda tu? Tak ada masalah pun dia nak banding. Tapi dia kena tukar benda tu bagi jadi something yang boleh motivate himself. Contohnya macam, orang ni fall flat, nak tengoklah macam mana cara dia study. Maybe aku boleh tiru sikit style tu. Try and error dalam learning styles. Mungkin kalau ditiru cara orang tu, dia pun boleh improve daripada 3 pointer jadi 3.5 contoh lah kan. Bila bandingkan tu dia kena realistik dengan kemampuan dia. Contoh lah, kita pakai contoh yang sama macam fall flat tadi kan. Aku pun nak dapat fall flat jugalah. So dia kena tahulah apa kemampuan diri dia. Dia kena realise apa kemampuan dia. Dia ada tak resources tu. Sejauh manakah, bagi pandangan Puan lah, sejauh manakah pelajar yang mempunyai kesedaran kendiri peribadi yang tinggi benar-benar mengambil tindakan intervensi terhadap tekanan yang dihadapinya? Okay. So yang saya faham daripada soalan tu, kalau orang tu dia ada kesedaran kendiri yang tinggi pasal diri dia So okay. Contohnya macam kalau kita tengah sedih kan, lepas tu orang tu kata, kau kan belajar psikologi, tahu kan macam mana nak channel out kalau rasa sedih tu, takkanlah tak boleh nak cope with your own sadness. So kita tak boleh cakap macam tu sebab realitinya teori dengan praktikal tu tak sama. You can know the steps to make yourself happy, but it doesn't mean that it will be easy for you to apply those theories. So bagi saya, kalau orang tu ada kesedaran kendiri yang tinggi, apa strengths dia, apa weaknesses dia, tak semestinya dia seorang yang boleh buat intervention tu. Tak semestinya dia seorang yang boleh laksanakan intervention tu lah. Apakah kesan yang akan ditanggung oleh pelajar universiti yang tergolong dalam kalangan orang yang tidak memikirkan apa-apa dan bagaimanakah caranya agar golongan ini memahami kepentingan kesedaran kendiri? Saya faham kalau dia tak fikir apa-apa, maksudnya macam dia tak ada goals tu, susah lah. Sebab tu kita ada macam pelajar yang tak tahu dia datang kelas untuk apa. Saya tak tahulah kalau UUM mungkin background dia lain, tapi saya mengajar dekat IPTS. So IPTS ni macam-macam background student yang kita jumpa kan. So ada je pelajar yang macam datang je lah kelas. Itu pun kadang-kadang tak datang kelas. Dia tak tahu kenapa dia belajar. Dia tak ada goals. Bagi saya dia tak fikir apa-apa tu equivalent to dia tak ada goals. So bila dia tak ada goals, dia tak tahu apa yang dia buat. Dia tak tahu kenapa dia study benda tu. Dia rasa dia tak ada meaning of life. Bukan makna kehidupan yang besar. Maksudnya makna kenapa dia sambung bidang pengajian ni, kenapa dia ada dekat universiti tu dia tak tahu. So kita tahulah kalau meaning of life ni, yang pertama dia tak ada meaning of life. Yang kedua,
dia akan ada masalah kalau dia berdepan dengan negative events. Contohnya macam, katalah dia macam datang untuk belajar, dengan datang je lah, parents sudah datang belajar. Lepas tu, tiba-tiba katalah macam assignment tu susah. So dia akan menjadi someone yang tak ada resilience tau. Resilience tu maksudnya daya tahan. So kalau ada apa-apa negative events, dia terus cepat give up. Nak tak nak, dia kena, keinginan tu kena datang dari dia lah. Kena datang dari dia. So maybe yang pertama, dia boleh seek professional help macam mana-mana IPT, especially kalau macam IPTA, macam UM tu mesti ada counsellor kan. So kadang-kadang orang ingat counsellor ni orang pergi untuk yang ada masalah serius je. Tapi sebenarnya if you want to know yourself better, bagus untuk pergi counselling sebab diorang boleh bagi insights kan, diorang boleh bagi guidance macam mana nak kenal diri sendiri better, macam mana nak develop a positive social comparisons. Manakah Macam pengaruh media sosial dapat menjejaskan standard penilaian kendiri seseorang pelajar itu? okay. Yang tu poin yang menarik sebab social media kan. Kita sekarang ni dah tak boleh nak dipisahkan social media. So saya rasa macam mana benda tu boleh affect. Yang pertama melalui, tadi kan kita bercakap pasal social me. So social self tu nak tak nak you will compare yourself. Itu ialah one of the important aspects dalam social self tu lah. Okay, so bila compare, itu termasuklah dalam social media. Mungkin kita tak compare benda yang depan mata, tapi kita compare benda yang dalam social media kan, digital kan. So, benda tu boleh bagi kesan yang pertama social comparison. Sebab social media users, jarang lah untuk orang upload benda-benda yang negatif jadi kat dia. Mungkin ada, tapi usually social media digunakan untuk orang post pasal kejayaan dia. Contoh, result straight A post kat social media. Ataupun hari ni ada short vacation dengan housemates post kat social media. Apa lagi? Kiranya orang akan tend to post benda yang happy. So bila other users guna social media, dekat situ social comparison akan berlaku dalam bentuk digital. So dia akan compare, oh orang ni boleh pergi jalan-jalan dengan housemate dia. Ataupun oh orang ni baru masuk tempat kerja baru. Ataupun oh orang ni masuk international overseas universities. So dia akan start to compare. So macam itulah saya rasa compare tu sama macam berbalik kepada soalan yang awal-awal tadi yang kita discuss tu. Comparison tu bergantung kepada how do you manage that comparison. It will either harm you or it will push you forward lah. Maksudnya motivates you. Mana caranya untuk seseorang pelajar yang tergolong dalam kumpulan yang susah untuk mengekspresikan diri ni, untuk menggunakan konsep kendiri bagi memperoleh keyakinan dalam mengekspresi diri secara efektif dan efisien, sama ada dalam hal akademik ataupun kurikulum. Inclined towards having introverted traits. For me, yang pertama orang tu kena sedar dia tak boleh pandang benda tu sebagai kekurangan. Okay. Dan dia tak boleh jadikan benda tu sebagai alasan. Okay, yang tu yang pertama lah, dia kena sedar introverted tu bukan a disadvantage kepada dia. Dia kena sedar introverted tu hanyalah different ways of communicating with people. Kalau macam mana dia nak ada thriving university life. Betul ke? In academics dengan activity co-curriculum tu Betul. Okay. So contohlah dia introvert tapi macam mana dia nak excel dalam akademik dengan activity co-curriculum. Yang pertama dia kena set, yang pertama yang dia kena sedar tadi lah. Yang kedua ialah dia kena set goals yang realistic. So contohnya macam dia nak participate more dalam co-curricular activities. Cubalah aim lower kalau dia tahu dia orang introvert. Janganlah macam aku introvert lepas tu nak participate dalam co-curricular activity terus nak masuk kelab debate. Tak boleh lah macam tu. Bukanlah tak boleh, maksudnya jangan push yourself extremely.